نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita punya jadual kuliah ni dia lari-lari sikit. Terpaksa, kalau tidak langsung tak ada, kan? Setengah orang dia tak biasa malam Jumaat, jadi dia tak ada malam Jumaat, hari Jumaat, jadi dia rasa macam hari Sabtu tak boleh pergi. Tapi saya kena buat juga, kalau tidak langsung tak ada. Kita masih lagi di dalam bab bayan ma a'addallahu ta'ala lil mu'minina fil jannah. Bab penerangan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman di syurga. Dan kita telah baca beberapa hadis dan saya nak masuk kepada hadis yang berikutnya. Sebahagian hadis tu telah kita sebut sambil lalu ataupun kita baca satu persatu, dan kita nak baca hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam bab ini. Macam saya sebut tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Abu Hurairah ni macam kita sebutlah, dia masuk Islam lewat. Bila dia masuk Islam lewat, yang ni saya nak kena terang sikit, ulang kadang-kadang, kerana isu ni akan kita tengok dibangkitkan oleh ramai orang, para pengkritik hadis pada zaman ini. Kerana pada zaman ini ilmu hadis ni dia bukan akan berhadapan dengan isu sanad, isu rawi yang dhaif ataupun rawi yang tidak thiqah ataupun rawi yang matruk atau rawi yang kadzab, rawi yang pendusta. Tetapi dia akan menghadapi satu isu yang dia panggil sebagai isu matan, iaitu tentang kritikan terhadap matan-matan hadis. Even though benda tu pada zahirnya nampak macam, pada zahir sanadnya sahih, tapi akan berlaku banyak isu tentang matan-matan hadis Nabi SAW. Dan inilah isu yang dibangkitkan di dalam internet dan seumpamanya. Kita akan tengok golongan-golongan pengkritik sunnah, mereka bukan kritik masalah rawi di sudut latar belakang jarah wa ta'dil, kerana mereka tak menguasai benda tu. Tapi mereka biasanya akan petikaikan bagaimana hadis-hadis itu telah tanaqud, telah bertentangan dengan fakta, dengan realiti, dengan sains dan seumpamanya. Dan ini memerlukan banyak kemampuan untuk menjawab dan memahami banyak latar berhubung dengan ilmu hadis itu sendiri. Dan sebahagian student, ni ada student master saya ni, mereka ambil master dengan saya, dia akan tahu tentang ilmu naqdul mutun atau textual criticism, di mana kita bahaskan tentang teks yang nampaknya macam tak serasi dengan beberapa nas Al-Quran. Sebahagian teks itu mungkin diriwayatkan oleh sebahagian, ada beberapa orang sahabat ataupun beberapa orang di kalangan tabi'in, tetapi ternyata ia bukan bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk isunya ialah beberapa riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun Abu Hurairah ni dia sahabat, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tak kata sahabat ni berdusta, kita panggil sahabat ni adil.
Adil maksud mereka tak berdusta. Maksud adil pada sisi, pada sahabat itu adil yang kita maksudkan bagi sahabat, bukan bagi rawi lain. Bagi sahabat maksudnya mereka tidak berdusta tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalatus sahabah bi ta'dilillahi wa rasulihi. Keadilan sahabat itu telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, seperti mana kata ulama-ulama hadis, kata Al-Khattabi, kata selain daripada beliau, kata juga Al-Imam Ibnu Katsir dan selainnya. Okey. Tetapi ada tak kemungkinan sahabat ni kadang-kadang dia riwayat tu dia keliru, bukan kerana dia bohong, tapi dia terkeliru. Ada kadang-kala pernah berlaku, umpamanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia riwayatkan hadis, dia kata Nabi tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Nabi berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi itu berihram. Ibnu Abbas keliru dalam hal ni, kerana sahabat lain melalui riwayat lain yang sahih, Abu Rafi' yang menjadi perantara antara dia dan Nabi, dia menyatakan Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan berihram. Dan Maimunah sendiri sebut benda tu. Jadi telah berlaku keliru pada Ibnu Abbas, bukan dia tipu, tapi dia keliru. Tapi kekeliruan itu disebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Maksud statement, kenyataan Ibnu Abbas itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi bila kita banding, kita tahu bahawasanya Ibnu Abbas mungkin keliru, kerana dia ketika itu walaupun Maimunah adalah merupakan mak saudara dia, tapi dia muda sangat masa tu, dia budak lagi dalam riwayat. Abu Hurairah radhiyallahu an merupakan satu orang yang sahabat Nabi yang berjasa minal mukatsirin, di kalangan orang yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan dia yang terbanyak. Hadis yang dia sendiri ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin tidaklah banyak, ada tapi banyak juga, tapi tidak sebanyak yang dia riwayat itu. Sebahagian hadis itu dia ambil daripada sahabat yang lain, yang mana sahabat yang lain tu sebut, dia ambil lalu dia riwayatkan. Bila dia ambil dari sahabat lain, ada beberapa perkara berlaku. Kenapa dia ambil dari sahabat lain? Sebab dia dengan Nabi berapa tahun saja. Jadi cerita-cerita yang awal hak Nabi sabda dulu, Nabi buat, Nabi apa, dia tak tengok, dia ambil daripada sahabat lain. Tapi apabila dia narrated benda itu, apabila dia meriwayatkan benda tu, dia transmitted benda tu, dia riwayatkan benda tu, dia tak mention nama sahabat yang diambil. Dia akan kata qala Rasulullah, berkata Rasulullah, terus dia sebut macam tu. Ni saya nak faham, ni satu ilmu, kena tengok pelan-pelan boleh faham, kalau tidak lambat kena buat master lain kata. Dia tak mention benda tu. Bila dia tak mention benda tu, untuk dia boleh, sebab status dia tu sahabat. Kenapa boleh? Kerana kita tahu walaupun dia tak sebut daripada sahabat mana dia ambil, sekalipun kita tak tahu daripada sahabat mana dia ambil, semua sahabat adalah benar, tak bohong. Tak tahu pun tak menjejaskan maklumat, kerana mereka tak bohong. Kita sebut yang ni dia panggil marasil as-sahabi, kata mursal sahabi, yakni status ni marasil sahabi, sahabat meriwayat secara mursal dalam ilmu dia. Tetapi tabi'i, anak murid sahabat, tak boleh buat benda ni. Orang yang bukan sahabat, yang hanya mengambil ilmu daripada sahabat, dia pun tak boleh buat. Dia pun tiba-tiba langkau, skip, tak sebut nama sahabat, terus mereka sebut qala Rasulullah, anna Rasulullah, berkata Rasulullah, bahawa Rasulullah, apa saja mereka sebut, tanpa ada perantara antara dia dan Nabi, tak boleh. Dia akan
lemah riwayat tu. Sebab apa? Sebab tak boleh. Sebab sahabat kalau dia ambil, dia hanya akan ambil di kalangan sahabat. Tapi tabi'in ada kemungkinan dia pun ambil di kalangan tabi'in juga. Sedangkan tabi'in ini anak murid sahabat ni dia tak sama macam sahabat. Sahabat semuanya status agama bagi adil. Sementara anak murid sahabat ada yang adil dan ada yang tidak adil. So bila dia tak mention, dia tak sebut, dia tak habaq, ahli hadis akan tarik handbrake. Sebab takut dia ambil di kalangan mereka yang tidak adil ataupun tidak mampu mengangkat hadis tu kepada status sahih. Maka mursal mereka ni tak diterima pada rajahnya, walaupun ada perbincangan panjang dalam pandangan mazhab Syafi'i dan seumpamanya. Kecuali satu dua orang yang dianggap memang kalau dia tak mention tu kita rasa dia tak ambil pada orang lain lah. Contohnya Sa'id bin Musayyib, dia menantu Abu Hurairah. Kalau dia kata Nabi kata tu, kita tahu dia ambil pak mentua dia kot. Yang lain tu ala hadis berhati-hati. Ni saya bagi ilmu panjang sikit, tak masuk ada ni, sementara nak tunggu 9:30. Okey, bab ini sekalipun sahabat, tentu kena yang ni dia tinggi sikit ilmu hadis. Sekalipun sahabat tu dia tak tipu, tapi dia ada possibility, dia ada kemungkinan untuk dia tersilap. Bukan dia bohong, seperti Ibnu Abbas tersilap tadi. Satu lagi dia ada kemungkinan, bila dia ambil hadis tu daripada sahabat lain, orang seperti Abu Hurairah, kadang-kadang dia ambil matan tapi dia tak ambil konteks hadis. Maksudnya dia ambil perkataan Nabi saja, dia tak ambil latar cerita perkataan itu. Sebab itu Aisyah banyak mengkritik riwayat Abu Hurairah. Contoh, bila Abu Hurairah riwayat waladuz zina syarrus thalath, anak zina penjahat yang ketiga, yakni pak dia jahat, mak dia jahat, dia penjahat yang ketiga. Aisyah kritik Abu Hurairah riwayat ni. Aisyah kata Abu Hurairah tu salah, dia tak faham. Ada seorang duk maki Nabi, kata Aisyah, kata kat Nabi macam-macam. Kalau orang habaq kepada Nabi, wa ma'ama fihi wa waladuz zina, Rasulullah dia ni di samping apa yang dia dok buat, dok kata kat Nabi, dia ni anak zina. Orang habaqkan Nabi. Kata Aisyah, Nabi kata idzan huwa syarrus thalath. Kalau macam tu dia nombor 3 jahat. Dah lama pak dia dulu dah buat salah dah. Dia buat salah juga. Bukan kerana dia tu anak zina jahat, dia dalam kes tu. Macam kita kata mak pak dia dulu pun dia tiru mak pak dia, ataupun kita kata dia buat benda yang sama lah. Bukan kerana dia anak zina maka dia jadi jahat yang ketiga. Tapi cara Abu Hurairah riwayat tu menyebabkan orang akan sangka anak zina ni semua jahat. Tapi Abu Hurairah tak salah, tapi dia riwayatkan di luar daripada konteks, di luar daripada latar cerita. Namun kita ada orang seperti Aisyah radhiyallahu anha dan seumpamanya kritik riwayat-riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan selain daripada Abu Hurairah juga. Satu lagi, ni dapat dengar ni kena teliti, lagi jangan tak faham. Oi, macam mana ni kata kat Abu Hurairah pula dah. Itu mengaji, jangan lena orang cerita apa. Satu lagi saya sebut dah itu, orang Arab ni dia pun ni tak biasa sebenarnya dengan ilmu bertulis ni. Ilmu teks, manuskrip, transkrip ni dia pun tak biasa. Dia pun ada ilmu panah, ilmu kuda, mereka ada syair.
Syair pun tak bertulis, semua duduk dalam kepala penyair. Tapi oleh kerana orang Arab ni, dia punya kelebihan dia, dari segi ingat ni, kuat ingat. Ratusan bait syair tu mereka ingat. So bila penyair bangun di pasar ni, macam dia orang punya pusat center, pasar seni, Unkaz dan Majaz. Tu kita kata ada Majaz, Unkaz dan Majaz. Bila bangun berdiri baca syair, yang duduk di bawah dengar syair ni menikmati kelazatan syair, seni. Bahasa ini sebenarnya bagi orang yang ni, dia akan rasa seni. Sebab tu orang dulu menghayati para pujangga, menghayati irama, syair. Orang yang tak ada seni ni kerah jiwa dia. Makan toyu, I love you. Apa? Dia kata pantun moden. Dia menghafal, tapi dia tak terbiasa dengan cerita. Dia tak ada Bible, dia tak ada Taurat, dia tak ada Injil. Dia ada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dia tengok ritual secara praktikal. Amalan Nabi Ibrahim tu yang dia tengok tu, dia nampak lah. Tapi siapa yang ada benda ni? Ada Taurat, ada Injil, walaupun telah diubah. Ada Talmud. Siapa ada? Yahudi, Ju. Bila pada awal Nabi cuba bezakan antara orang Islam dan Yahudi, supaya tak masuk ni elemen ni, tak mai. Sagi kau tidak, depa tu pi ekspor hak depa masuk, memang keliru. So Nabi suruh ada perbezaan dalam pakaian, janggut, supaya adanya identiti bagi orang Islam. Kalau tak ada identiti, dia tak boleh bina tamadun. Sebab tu kita gagal bina tamadun. Sebab apa? Sebab kita rasa bangsa yang rendah diri. Orang Islam hari ini, Arab, dia tak boleh bina tamadun. Sebab melainkan dia balik. Kenapa Arab? Dulu ada Rom, ada Parsi. Kenapa Arab tak boleh bina tamadun? Sebab dia tak ada identiti. Sekejap-sekejap dia nak ikut Rom, sekejap-sekejap dia nak ikut Parsi. Dia tak ada identiti. Tapi Europe, kenapa hari ini bangsa-bangsa Arab tak boleh? Sebab saat-saat kalau kita pergi airport dia cakap, kalau kita cakap orang putih, dia layan kita. Cakap Arab, dia rasa tak standard. Ibn Khaldun di dalam tulisannya menyebut bahawasanya bangsa yang dijajah sentiasa rasa rendah diri dan cenderung untuk ikut bangsa yang lebih kuat. Sebab tu bila orang Melayu dia kena jajah dengan British, ketika dia mana ikut British sampai hari ini pun kan. Dan British tu sendiri telah berjaya set up identiti dia, bangunan British, pentadbiran British. Amerika juga demikian. Tapi bila kita nak ikut dia, kita tak boleh bina tamadun. Sebab tu bila Nabi mari, Nabi kata khaliful yahud wan nasara, berbezalah dengan Yahudi dan Nasara. Sehingga mereka berbeza, lalu mereka mencari makna kepada hakikat diri mereka. So mereka menjadi umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Litakuna syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada sekalian manusia. Itu maksudnya. Jadi bila mereka nak meniru, tak boleh. Nabi suruh bezakan. Okey, mereka bezakan. Tapi bila lama Nabi dah wafat, orang Yahudi juga masuk Islam. Bila orang Yahudi masuk Islam, orang Yahudi ni terpelajar, dia are learned people. Sebab dia orang ada, khususnya hak sebahagian yang masuk tu terpelajar. Bila dia masuk, dia bawa juga bersama dengan dia maklumat dia semasa Yahudi. Saya nak bagi faham sikit, not exactly macam tu, tapi nak bagi faham. Orang Melayu dia dulu Hindu,
Bukan semualah, ada yang Hindu. Kerajaan Majapahit dan seumpama. Bila dia masuk Islam, dia Islam tapi dia ada sikit dia bawa beras kunyit, tepung tawak, kan? Dia bawa bersanding. Cuma kadang-kadang dia transform benda tu bagi jadi macam harmoni sikit lah. Tapi identiti tu dia bawa. Cerita tu, sebab tu orang Melayu dibendang cerita, jangan kata kat tikui, jangan kata kat gajah. Pasal tikui dengan gajah ni pelambangan tokoh Hindu. Walaupun dia tak niatlah nak membesarkan Hindu, tapi maklumat tu ada bermain dalam kepala dia. Dia transferred generation by generation. Satu generasi kepada generasi, pisahkan benda, pindahkan benda tu. Tapi dia orang yang masuk Islam ni, dia orang bukan macam tu, dia orang baru saja Yahudi dia masuk Islam. Dan sebahagian maklumat yang ada Yahudi itu pun valid juga, betul juga. Riwayat yang mereka bawa ni dinamakan dengan Israiliyat. Okey. Saya nak faham supaya nak jawab sebahagian persoalan yang ditimbulkan ni. Jadi banyak benda bila dia Yahudi, dia baca dalam Quran, saya buat contoh banyak. Dia baca Quran cerita Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, dia kata Yusuf memang ada dalam Taurat. Dalam Old Testament ada Yusuf. Jadi bila baca Yusuf, Quran ni dia sebut nama Yusuf. Nama yang lain tu dia tak sebut. Dia sebut saudara-saudara Yusuf, ikhwatu Yusuf. Dia sebut akhu Yusuf, saudara Yusuf. Dia sebut Imratul Aziz, isteri menteri tu. Tapi dia tak sebut isteri menteri tu nama apa. Quran tak sebut. Tapi Taurat sebut, mungkin bukan Taurat ataupun di dalam Talmud lebih detail, ataupun sebahagian di dalam Old Testament, Taurat lah sebahagian sebut, namanya Zulaikha. Dipindah ataupun cerita mulut ke mulut Yahudi, namanya Zulaikha. Yang saudara dia tu nama dia Bunyamin. Quran tak sebut. Quran tak sebut. Jadi bila orang Islam baca, Yahudi pun masuk Islam, yang masuk tu kadang-kadang orang ada ilmu, seperti Ka'bul Ahbar. Ini orang ada ilmu. Seperti Wahab bin Munabbih, ini orang yang ada ilmu, yang masuk Islam di kalangan Yahudi. Bila orang baca, dia kata sebenarnya yang tu yang dia tak sebut nama tu namanya Zulaikha. Jadi orang Islam pun, orang Arab tak ada maklumat. Orang Arab ilmu dia pun Quran saja, tapi dia macam satu edisi ataupun satu komen tambahan kepada maklumat tu. Tapi kita tak tahu betul kan salah. Boleh jadi nama dia Zulaikha, boleh jadi juga nama dia orang lain. Tapi nak kata bukan Zulaikha pun kita tak ada bukti. Nak kata Zulaikha pun kita tak ada bukti. Sebab tu Ibnu Katsir dia akan condong menyebut benda ni, dia kata hadza ma la ukadzibuhu wa la usaddiquhu. Ini benda yang aku tak boleh kata salah, tak boleh kata betul. Pasal dia sekadar nama. Ada benda Quran tak sebut nama, tapi hadis sebut nama. So settle. Contoh, seorang lelaki yang pergi bermusafir dengan Nabi Musa alaihi salam, yang Tuhan bagi min ladunna ilma, di sisi kami ilmu, yang diorang sebut sebagai ilmu ladunni tu. Quran tak sebut nama dia, tetapi di dalam riwayat Al-Bukhari, di dalam sahihnya, dia bagi tahu namanya Khidr. So Nabi bagi tahu, so kita confirm nama dia Khidr. Di dalam kitab Yahudi pun nama dia Khidr. Settle. Tetapi dalam kes Zulaikha, Bunyamin, tak disebut nama dia apa. Nak kata salah pun tak boleh, nak kata tak betul pun tak boleh. Malakul maut, Quran tak sebut. Quran kata malakul mautil ladzi ukila bikum, malaikat maut.
Tapi riwayat Yahudi kata nama dia Israel, dan lagu nasyid pun kata bila Israel. Okey. Tapi kita nak kata salah pun tak boleh, nak kata betul pun tak boleh. Cuma kadang-kadang ada benda tu dia pilajak daripada sekadar maklumat banyak tu, dia lebih sikit. Zulaikha ni lepas daripada tu pergi kahwin pula dengan Nabi Yusuf. Yang ni tambah. Luar daripada teks Al-Quran. Al-Quran okeylah, cerita tu ada, nama tak ada. Yang ni cerita pun tak ada. Daripada bini menteri pergi jadi bini Nabi Yusuf pula. Akhirnya bahkan sebahagian Zaid bin Aslam dikatakan mengambil riwayat daripada Israiliyat, menyatakan Zulaikha Nabi Yusuf jumpa dengan satu jadi dah tua. Tanya Zulaikha, kemudian macam mana baca doa apa, jadi muda balik lalu menikah balik. Jadi semua orang tahu Zulaikha dengan Yusuf. Dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang disebut dalam Kad Kenuri. Satukanlah hati apa? Hatiku seperti mana kau satukan dengan Yusuf dan Zulaikha. Okey. Dari segi latar ilmunya demikian. So yang ni confirm Israiliyat. We cannot take it. Kita tak ambil. Ada kisah kita tak ada. Tapi hak nama-nama tadi tak berapa jauh lah. Sekadar nama, jalan cerita, lebih kurang. Kan? Okey. Orang Arab. Tuan-tuan faham ni? Saya cerita seorang-seorang payah daripada mengaji malam ni. Orang Arab bila Islam datang, Islam suntik semangat ilmu. So dia orang eager nak dapatkan ilmu ni. So bila ada orang Yahudi masuk Islam dan Yahudi hurai beberapa benda yang ada dalam Taurat dan Injil, so sebahagian mereka sangat suka mendengar cerita ni. Pergi dengar Ka'abul Ahbar, pasal cerita ni menarik lah. Ka'ab kata dalam kitab kami kata, so mungkin tak semestinya mereka terima, tapi satu cerita lah. Salah seorang di kalangan peminat cerita-cerita ini ialah Abu Hurairah. Tuan-tuan faham? Okey. Abu Hurairah ni bila dia banyak cerita ni, dia pergi ceramah ataupun dia cerita, anak-anak murid dia ramai. Dia kadang-kadang dia dalam ceramah dia cerita apa yang dia dengar daripada Ka'abul Ahbar. Dia kata diceritakan bahawasanya begini. Dia cerita tu. Cerita tu dia bukan ambil daripada Nabi, dia ambil daripada Ka'ab. Anak murid Abu Hurairah sometimes dia confused. So mereka sangka cerita-cerita yang bersifat zaman dulu ni Abu Hurairah ambil daripada Nabi. Lalu bila mereka riwayat, mereka kata daripada Nabi, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Kita yakin Abu Hurairah tak kata daripada Nabi. Hak mana yang dengar tu dia tersalah sangka, dia sangka daripada Nabi. Maka beberapa cerita yang agak ganjil ditolak oleh sebahagian para ulama, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, bukan ulama-ulama baru ni, Bukhari dan seumpamanya, kisah-kisah Abu Hurairah, dengan mereka akan kata barangkali Abu Hurairah ambil benda ni daripada Ka'abul Ahbar. So Nabi mungkin pasal nampak macam pelik sangat cerita tu, macam tak serasi dengan untuk diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham? Itu bukan tuhmahan terhadap Abu Hurairah, tetapi kekeliruan kepada orang yang mendengar riwayat Abu Hurairah. Siapa yang kena buat kerja ni? Habis tu macam mana ni? Itu peranan ahlul hadis. Sebab tu kita mengaji, bukan kita baca buku saja. Okey. Baru kita baca kitab.
wa anhu ni wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durri fis samai adaa'at la yabuluna wa la yatakhawwatun wa la yanfulun wala yamtakhidun amshatuhum al-dhahab wa rashhuhum al-misk wa majamiruhum al-aluwah udu at-tib azwajuhum al-hurul 'ain ala khalqin rajulin wahid atau ala khuluqin ala khalaq khuluqin khilaf dalam riwayat ala surati abihim Adam sittuna zira'an fis sama muttafaqun alaih. Kita baca ni kemudian kita ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan ni, dia sebenarnya bersambung dengan hadis yang kita selalu Nabi sebut yang Allah sediakan dalam syurga ni, a'dadtu li'ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku sediakan untuk hamba-hamba aku dalam syurga benda yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, yang mana tak pernah terlintas. Sambung Abu Hurairah dia. Kata Abu Hurairah, biasanya cerita-cerita yang macam ni, cerita syurga apa semua, yang ni tak mungkinlah Abu Hurairah nak pergi reka daripada Yahudi, ataupun Nabi Hurairah memang tak reka, ataupun nak pergi ambil daripada, nak andai tak boleh, mesti dia ambil daripada sumber. Dan kita benar-benar riwayat seperti ini marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu zumratin yadkhulunal jannah, gerombolan ataupun kumpulan kelompok yang pertama masuk syurga, ala suratil qamari lailatal badr, di atas ataupun berada dalam keadaan rupa ataupun seperti ataupun di atas rupa al-qamar, bulan lailatul badar, pada malam badar. Badar ni malam bulan penuh, malam 14, malam bulan penuh. Nabi nak cerita hak pertama hak nak masuk syurga tu, demikianlah cerahnya nampak depa tu. Hak ni gambaran lah, dia panggil yang ni, dia panggil tashbih, dia panggil perbandingan kan. Nak bagi faham. Kadang-kadang kita nak tengok baru kita faham. Kita kata hampir jumpa dia, aku jumpa dia macam macam dengan singa. Macam singa, ada bulu semua cukup lah. Jadi kita pergi cakap dengan tongkoi. Kata aku ni cakap dengan bangku kan. Jadi macam singa tu nak cerita cengeng lah kan. Habis itu lepas tu dia cakap dengan hang, dia tokak tengkok dah lah. Kira hang ni memang teruk lah, hang tak faham bahasa. Ui, orang dia macam dengan singa. Bukan maksud ada bulu, awak dia buat rambut afro macam tu kan, dah. Maksudnya cengeng lah kan. Kata hang ni kaki bangku tu. Hei, aku kan cacat ni lah. Itu perbandingan bahasa, tashbih. Bila Nabi kata satu orang tu ala suratil qamar, dalam seperti gambaran bulan, kita tahu indah macam mana. Habis tu bulat muka dia semua, tadi indah lah kan. Dia nak gambarkan keindahan, itu maksud dah. Sebab tu dia kena, bila orang belajar Al-Quran, kita belajar balaghah, kita belajar seni dia, kita belajar tentang tata keindahan bahasa. Demikian juga orang Arab, dia bercakap bahasa. Sebab tu ramai para penulis, para apa, mereka ada bahasa kan. Demikian juga pendakwah ada bahasa. Bahasa kena elok, bukan duk ceramah maki orang. Betul mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah jamaah apa duk maki orang siang malam pagi petang. Ala suratil qamari lailatul jum'ah, lailatul badr, di atas seperti
gambaran bulan pada malam Badar. Orang bulan, sebab tu dia kata tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina, telah muncul kepada kami Badar kepada kami. Badar ni bulan penuh dalam bahasa Arab. Kalau hak bulan kecil itu dia panggil hilal. Orang Melayu senang. Bulan mengambang, anak bulan, mak bulan. Tapi dia bulan lah, kita bahasa dia tak kaya, saya kata. Nak kata tak kaya pun ada benda yang kaya. Baru ni saya pergi Saudi sebagai tetamu ni, banyaklah masuk TV dan forum dengan negara-negara lain lah dalam bahasa Arab lah. Baguslah juga, so kita bagi lontaran idea kita kan kepada macam-macam isu kan. So tapi saya sebutlah tentang salah benda yang pernah saya sebut ni. Ada bangsa, saya kata kadang-kadang dia mungkin tidak kaya dalam satu bahasa, tapi dia kaya dalam beberapa perkataan. Dulu saya pernah sebut dari sini. Orang Arab dia makan kurma, sebab tu kurma dia banyak. Dia tak ada lah panggil kurma, dia panggil tamar. Dia ada balah, dia ada ruta kan. Jadi dia ada tamar hak muda tu dia panggil lain, hak dah masak dia panggil lain, yang kecut tu dia panggil lain. Orang Melayu dia panggil kurma je lah. Sehingga kan daging masak pun dia panggil kurma juga. Kita pun cari kurma tak ada kah? Dia daging masak kurma. Tapi orang Arab, orang putih, mereka tak ada banyak bahasa tentang padi ataupun beras. Dia kata rice, orang Arab kata arus. Tapi kita ada padi, ada beras, ada nasi, tu tak kira antah lagi, kan? Tapi orang putih tak ada, dia semua rice lah. Paling tinggi paddy field, dia ambil bahasa kita juga. Tapi yang tu semua rice. Kan, keluar kulit ke masuk kulit ke sama. Arab pun arus, tapi kita kalau ada kulit kita panggil padi, kalau tak masak lagi kita panggil beras, bila dah masak dah kita panggil. Ada kelebihan kita pasal kita abna urus, anak-anak beras. Ini dari segi sosio bahasa kan. Sama juga the way kita tengok satu benda, saya kata berbeza kadang-kadang kan. Orang tengok kuda belang tu, Arab panggil himaru wahshi, kaldai liar. Kuda belang tu cuba tengok muka dia, kaldai ke kuda? Tuan-tuan nak tengok ke kuda belang ni? Kuda belang nak tengok, dia macam kuda ke macam kaldai? Tuan-tuan, sebab tuan-tuan orang Melayu. Arab tengok tu kaldai, tapi kalau tuan-tuan tengok dekat dia memang macam kaldai lah katanya saya. Bunyi macam kaldai. Telinga dia hidung dia kuda dia. Tuan-tuan pernah tengok kuda? Kau tuan-tuan pernah tengok kuda? Kuda dia kuda tinggi kan, segak kuda ni kan. Tapi orang Melayu tengok kuda kaldai liang tu dia panggil kuda. Arab tengok dia panggil kaldai. Dia tengok beza-beza lah. Macam orang tengok YNDB. Panjang cerita. Orang tengok salah, ada orang tengok betul. Cuma hak betul tu kita tak tahu dia macam mana dia tengok. Okey. Summa alladhina yalunahum ala ashaddi kawkab durri fis samai adaa'ah. Kemudian alladhina yalunahum, orang yang selepas daripada mereka, ala ashaddi kawkab, di atas hebat-hebat sedahsyat kawkab durri. Nabi guna perkataan kawkab ni, sebahagian kebanyakan kitab ni dia kata najm. Saya macam tak berapa setuju. Kaukab ni najm. Kaukab ni saya ingat terjemahan dia macam planet lah, bukan bintang. Pasal bintang ni dia macam matahari tu, dia bintang lah kan, dia star kan, dia bintang.
Dia ada bintang yang kita tengok kecil, aduh sikit nampak. Dia mungkin berpuluh ribu lebih besar daripada matahari tu. Dia cahaya dia sampai kepada kita lewat. Sebab apa? Sebab terlalu jauh. Besar mana kerajaan Allah Ta'ala, jangan tanya. Ni orang duk bincang pasal planet bumi ni. Kalau nak ikut, kalau tak kena kita duduk planet yang tak bincang langsung lah, halus ya, debu ya kan. Tapi Nabi kata yang selepas daripada itu seperti kaukab. Nabi nak bagi orang Arab masa tu, dia tengok kaukab, dia tengok lepas bulan ni yang paling terang. Mereka duduk pula di padang pasir, seperti planet yang paling terang di langit yang bercahaya. Maksudnya sesuatu pada mata orang Arab yang lebih terang lepas daripada bulan, hak ni lah. Nabi nak cerita hak ni keadaan mereka masuk syurga pada mata orang yang tengok. Kata Nabi, la yabulun, mereka tak kencing. Ahli syurga tak kencing. Setengah orang kencing ni pun satu masalah. Tapi Allah jadikan manusia ni kencing, buang air kecil di dunia ni. Orang kencing manis, satu masalah. Satu malam dia kena bangkit 5-6 kali pergi buang air. Dalam berapa lama dah kencing manis? Nak Allah, 5 tahun dah. Tiap-tiap malam kira 7-8 kali bangun. Dalam 7-8 kali bangun tu, 5 tahun berapa kali? Kali ke berapa yang bangkit-bangkit ambil wudu, mayang sunat 2 rakaat. Tak ada, dia tak tidur. Tentu jadi leceh balik lah. Tuhan dah gerak dia dah kan. Okey. Orang syurga tak minum, tak kencing. Mereka minum, mereka tak kencing. Kan? Wala yataqawwadun, mereka tak buang air besar. Wala yatfulun, mereka tak ludah. Tak ada ludah. Tak kencing ni kalau jadi mudarat masalah. Tapi bukan tak kencing tu sakit. Sebab tu ada cerita, satu orang tanya seorang khalifah, berapa harga kerajaan hang? Dia tak banyak usah. Dia ambil ayat ni, dia kata kalau kau minum air ni, berapa harga air ni? Dia kata air biasa, harga air sikit lah, berapa sak air. Kalau seluruh air dalam dunia ni tak ada, yang ni je air dah, hang nak beli banyak nak. Dia tak mau jual, hang kena bagi semua kerajaan hang mau jual. Dia kata aku beli. Lepas tu kalau masuk dalam diri hang dia sakit, tak boleh nak keluar, oleh yang kena bayar seluruh kerajaan hang. Hang nak bayar? Dia kata kalau sampai peringkat tu kau bayar. Dia kata harga kerajaan hang satu air je kan. Maksudnya manusia bila masuk dia mesti keluar. Tapi manusia Allah jadikan ahli syurga minum dan tak keluar. Makan dan dia tidak ada, tak pergi, tak buang air besar. Jadi tak ada lah soalan, tandas di syurga elok? Tak payah, soalan tu tak ada. Setengah orang tandas dia tak elok, dia diberikan harap-harap dalam syurga so tandas elok lah sikit kot. Tak payah lah, tak ada. Tak ada. Okey. Dan dia tak ludah. Wala yamtakhitun, dan dia tak beringus, tak berkahak, tak beringus. Amsyatuhumuz zahab, sikat mereka daripada emas. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka. Warashuhum al-misk, bau mereka itu adalah kasturi. Dia apa pun, emas ke kasturi ke, kita tak boleh bayang, oh kasturi macam budak tu main jual kat dewan hari tu kot. Dia tak lah. Kena ambil kaedah hak tadi, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Apa saja andaian dalam dunia ni tak boleh diandaikan dengan apa yang ada syurga. Tapi bila Nabi nak sebut bagi wangi ni, tak nak bubuh nama apa, nak pergi faham. Jadi Arab ni dia faham misk, kasturi paling wangi. Setengah orang kata pasal apa? Saya pergi bau kasturi tak wangi. Kasturi yang hang cium tu kasturi yang jenis tak wangi. Kasturi ni dia banyak jenis lah. Bila orang cakap yang the best tu, yang the best lah kan. Hak yang best dalam dunia ni pun hebat dah.
Manusia beli puluh-puluh ribu, tapi bau haruman badan mereka kasturi. Allah jadi. Sebahagian para syurah hadis bincang, buat apa nak kena ada sikat? Bukan depa kusuk masai ke? Depa tak kusuk masai, tapi manusia ya tamatta dengan benda ni. Dalam syurga juga orang tak lapang, tak letih. Tapi kenapa orang makan? Kerana dia menikmati benda ni. Dalam dunia ni kita makan, orang hidang makan kat kita. Tengok lauk macam-macam yang sedap ni, aku nak ambil yang mana satu bola ni. Harus hidang ni banyak sangat. Kita makan kena sepinggan, nak pi pinggan yang kedua dia tak berapa nak sedap. Sebab kita kenyang. Tapi Allah jadikan di syurga ni tak ada mengah-mengah ni kok senok perut makan, tak ada. So sehebat sebesayup mata memandang keindahan makanan di syurga, makanlah. Dan manusia menikmati makan tu. Dia makan, dia minum, dia tak peguang air, dia tak buang air besar, dia tak ada pula kata nak semua makan ni kemudian dia nak kena meludah ke apa, dia tak ada. Allah jadikan perfect dia di syurga. Jadi dia nikmati makan. Demikian bila dia sikat rambut dia, dia menikmati, dia mencantikkan diri dia. Bukan kerana sebelum tu dia huduh. Nak faham tak maksud? Wa majamiruhum al-aluwah. Al-aluwah ni barangkali bukan perkataan Arab kot, dia Farisiyah mustarabah dia panggil. Barangkali dia ni bahasa Parsi yang diarabkan. Barangkali dia bahasa Parsi yang diarabkan. Maksudnya majamir ni, jamr, tempat orang Arab ni tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan rumah saya boleh tunjuk lah, pergi negeri Arab hebat lah, negeri Arab hak kaya lah, negeri Arab hak miskin, pergi macam Mesir apa susah lah, pergi negeri hak kaya. Dia ada bekas dia bakar arang untuk diletak wangian bekas tu. Tuan-tuan masuk Masjidil Haram, tuan-tuan akan bau kayu hak dia bakar tu. Dia ambil di Burma di sini bah, kayu tu sekilo harga dia puluh-puluh ribu. Dan ada sampai manusia berbunuh-bunuhan kerana duk pergi cari gaharu tu yang asli tu. Orang Melayu kan dia tak tahu cerita ni, dia ingat gaharu Cina mati tu duk pergi bakar lah, yang tu ya dia tahu. Dah bukan kan. Gaharu ni, kayu gaharu kan, bakhur ni, dia pergi, yang dia orang ambil di tengah pokok tu. Kadang-kadang satu ketui tu dia dapat beratus-ratus ribu. Ada orang cerita saya, dia jumpa hak eloknya, orang beli dia 750 ribu. Kira memang kita pi di kedai-kedai hak mahal tu, hak dia pi kat Mekah Madinah, kita tengok kayu-kayu lah. Tuan-tuan pergi tanya, kita bagi sekilo, kena bayar 8 ribu, 10, 20 ribu, 30 ribu. Oi, kayu yang nak apa? Kayu tu dia ambil belah kita ni lah. Orang kita ada orang kita yang pergi sana, ada Burma, negeri-negeri belah sini, harum, wangi. Bila dia bakar tu kita bau wangian dia lah. Sebab tu bila kita pergi rumah orang Arab, biasanya rumah orang Arab hak ni lah, hak standard sikit lah, dia akan antara benda yang dia serve, tanda dia terima kita sebagai tetamu, pertama dia akan bagi kopi Arab tu lah, hak minum dan cawan kecil tu. Kalau dia tak bagi yang tu, actually dia tak berapa welcome kita. Kemudian kalau dia appreciate kita main rumah dia, dia bakar benda tu dan dia akan bagi kita, dia keliling dengan kita pun. Kadang-kadang saya pergi, ada orang yang baru kali pertama pergi negeri Arab, jadi tetamu ni, orang-orang penting-penting ni, kita pergi menteri lah apa, dia pun tak tahu, main tolak, heran apa tolak api tu main kat aku siapa. Dia ingat nak cucur janggut dia. Dah dia tolak tu, dia nak bagi asap tu, kita tanda kita ambil lah asap tu buat bagi kena kita, dan asap tu dia lekat, dia wangi. Tempat tu hak tak tu Arab dalam bahasa dulu dia panggil mijmar atau majamir, jamak dia. Ni kataan ni panjang nak faham. Tapi cuma timbul persoalan, dalam syurga ni tak ada api.
kan? Tapi tempat letak tu nama dia macam tu. Jadi Nabi sebut yang tu lah. Sama ada api wangi itu Allah Maha mengetahui lah, kan? Kadang-kadang orang ni dia nak faham. Satu orang boleh buat cerita ni tak betul lah, janganlah pakai pula, jangan diriwayatkan ni Israeliat, Melayu liat. Dia kata ahli syurga berdialog dengan ahli neraka. Ni cerita bohong. Jadi mereka bersepakat untuk nak bincang, mereka nak bina jambatan daripada neraka ke syurga, syurga ke neraka. Tak bukan mendekatkan. Janji tiba-tiba hak belah neraka ni siap dulu, hak belah syurga ni tak siap. Kata mana hampa ahli syurga janji tak betul. Mereka dia kata tak, sebab kontraktor banyak masuk neraka. Kata dia apa? Sebab apa? Projek semua tipu. Tak betul lah cerita tu, kan? Janganlah tuan-tuan pergi ambil pula. Dalam syurga ulama bincang, dalam syurga tak ada api pasal apa, ada perkataan majamir tu, waktu saya nak cerita tu, kan? Jadi wallahu alam, Nabi sebut tu untuk sama ada api tak ada api, mungkin ada benda, yang penting dia nak bagi wangi, tak ada benda yang mudarat dalam syurga. Tempat letak tu dia panggil tu mijmar tu, tempat letak wangian tu. Al-alwah yakni udut tib, yakni kayu ud tib, yang kayu ud wangi tu. Nabi sebut al-alwah. Barangkali ini bahasa Parsi, kerana orang Arab, orang Parsi ni bangsa bertamadun, dia pun guna wangi-wangian ni. Dan manusia yang pakai wangian ni manusia yang ada identiti. Sebab tu agama dia suruh kita pakai wangian ni. Orang yang tak ada wangian ni mari hapa ni, orang ni tak jaga diri dia. Sebab tu orang pergi ke tempat-tempat orang jual wangian mahal, kan? Orang beli, kadang-kadang orang beli wangian tu mahal sikit, tak apa, bukan nak minum. Satu bekas yang mahal tu mungkin setahun pakai tak habis, tapi wangi. Janganlah pergi beli hak RM3 tu dia pakai satu masjid sikit kepala. Orang kata apa busuk sangat ni, tapi murah. Dia kata kita pun nak buat apa, tujuannya nak bagi wangi, bukan tujuannya nak bagi orang pening kepala. Murah pun tak mencapai tujuan. Dia defeat the purpose, nak buat apa, kan? Okey, dia kata azwajuhum al-hurun ain, isteri-isteri mereka al-hurun ain. Kita dah hurai yang apa makna hurun ain. Allah jadikan mereka ala khalqin rajulin wahid, maka semua sama rupa mereka. Kok dalam dunia ni nampak macam tak berapa segak, di akhirat Allah jadi semua segak. Allah ni tuan-tuan musawwir. Masya Allah Tuhan ni. Cuba kita tengok dalam dewan ni berapa ratus orang kita ni. Kalau kita tengok elemen yang ada, unsur yang ada pada muka ni, mata, hidung, mulut, kening, telinga, rambut. Tapi dalam banyak tu Tuhan boleh buat berbilion-bilion rupa manusia ni tak sama. Suruh kita lukis boleh kita letih lah, lama-lama main lukisan yang ke-200 sama. Allah buat jadi tak sama. Jenis yang orang yang segak tu, kita tengok segak dia ni, hak tengok lain macam lain segak juga. Yang ni cantik, tengok yang ni cantik juga. Sebab tu salah satu daripada nama Allah ialah musawwir. Musawwir, Maha suci Tuhan. Dia buat kita. Bila dia kata cantik itu, kita tidak dapatlah kita nak bayangkan. Kerana yang kita bayang ni terhad. Saya pernah sebut dah pada tuan-tuan, manusia bila dia nak bayang cantik ke apa, dia akan bayang apa yang pernah dia lihat, dia sentuh, dia rasa. Tapi syurga
Semua benda ni beyond any imagination. Dia melampaui segala apa-apa saja andaian, gambaran. Tapi nak bagi manusia faham macam mana? Allah akan menyediakan satu tempat yang tak boleh dibayangkan. Jadi tak seronok cerita tu. Betul tak? Jadi Quran kena cerita juga. Sebut sungai, pokok, istana, wanita, kasturi. Tapi sama pada nama, tidak sama pada hakikat. Faham kan? Kalau tidak, manusia langsung, takkan Allah kata akan dikembalikan pada satu tempat, nak cerita tak boleh hamba. Boleh juga, tapi tak menarik lah. Dia tak menjemput orang. Saya dah sebut macam ni, tuan-tuan. Tanda sayang Tuhan kat kita, rahmat kasih Tuhan kat kita. Apa Allah buat dengan kita? Allah jemput kita masuk syurga. Dia tak mau kita masuk neraka. Padahal kalau kita masuk neraka pun, Allah tak ada apa pun kot yang dia rugi ke, tak ada. Dalam hadis qudsi Allah sebut, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinsakum ala afjari qalbin rajulin minkum la yanqusu dzalika min mulki syai'a." Kalau hak paling awal sekali kamu yang paling akhir, lah manusia ada berapa bilion kat dunia ni? Sekitar 7 bilion manusia. Banyaklah dalam satu masa. Daripada awal sampai akhir, tak tahu kiamat bila. Ramai sebenarnya duk sonok kiamat dekat. Tu yang duk sonok kiamat 2015, kiamat 2012, tak jadi itu ramai kecewa. Kita tak tahu kiamat bila. Lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau yang paling awal sehingga yang paling akhir, wa insakum wa jinsakum, manusia, jin, mereka semua di atas hati perut yang paling jahat di kalangan mereka. Tak tahu siapa paling jahat, Fir'aun kot. Kau ada lebih daripada Fir'aun kan? La yanqusu zalika min mulki syai'ah. Tuhan kata itu semua tidak mengurangkan kerajaan aku sedikit pun. Allah Jalla wa'ala. Lau anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinsukum ala atyabi qalbin rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Kalau sekiranya yang paling awal, yang paling akhir, manusia, jin, di atas hati sanubari yang paling baik, semua sama hati macam tu semua, tidaklah itu menambahkan apa-apa kepada kerajaanku sedikit pun. Jalla wa'ala Tuhan. Habis itu, tapi dia pujuk juga kita mari. Satu orang ajak kita, jomlah, hang tu sakit, mailah aku berubat. Kita doktor. Dia, aku tak mau hang berubat. Kita tak ada kepentingan apa, kita duk pergi pujuk dia juga. Berpuluh-puluh kali, tanda apa? Tanda kita kesian, kita sayang kat dia. Tapi kalau kita main habaq kat dia, ni hang sakit pergi berubat. Tak mau, tak sah, ikut hang. Tanda apa? Kita tak sayang kat dia. Tuhan Jalla wa'ala, dia sayang kat kita. Dia habaq tentang syurga, dia habaq tentang amalan, dia ampunkan dosa, dia cerita lagi, dia cerita yang tu, dia cerita yang ni, Nabi mai cerita. Semuanya kempen supaya kita ni mai masuk syurga. Tuhan tak untung apa? Tanda sayang dia kat kita. Tapi kalau ada orang masuk neraka, dia tu memang patut masuk neraka lah. Betul tak? Setelah semua kempen ini Tuhan buat, yang Tuhan tak ada apa-apa pun menambahkan kebesaran kerajaannya, dan tidak rugi apa pun kalau kita tak masuk pun.
tanda rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi dia cerita. Walaupun cerita tu sebenarnya tak sampai dengan hakikat yang sebenar syurga tu, tapi dia cerita juga kita. Mudah-mudahan ada hati sanubari yang tertarik, dan sahabat tertarik, rindu. Yang selalu kita cerita makan tamar, Nabi cerita syurga. Rasulullah, kalau saya mati masuk syurga, masuk syurga. Rasulullah, tamar kalau saya habis lambat, separuh lagi saya habiskan di syurga. Masuk jihad, mati di medan jihad, separuh lagi dia habiskan di syurga. Allahu Akbar. Maka ini maksudnya Allah cerita keadaan hal ahli syurga sebagai tanda kasih Tuhan kepada kita. Okey. Ala surati abikum Adam sittuna zira'an fis sama', di mana kamu akan berada seperti keadaan bapa kamu Adam 60 hasta tinggi ke langit. Ini hadis Bukhari dan Muslim menunjukkan bahawasanya manusia Adam ni 60 hasta tinggi dah. Bapa kita yang awal. Jadi kita ni berapa hasta kita? 6 5 kot Pak tengok jenis saya kan. Kita kalah bola sepak 10 biji saya rendah. Okey. Tapi di syurga kita tinggi. Ini yang disebut oleh di dalam hadis ini. Kata dalam riwayat Bukhari dan Muslim, aniyatuhum fiha adh-dhahab wa rashuhum al-misk. Bekas makanan mereka ialah emas dan peluh mereka ialah kasturi. Wa likulli wahidin minhum zaujatan, dan setiap di kalangan mereka itu ada 2 orang isteri. Yang ni isteri. Sebahagian surah hadis bila himpunkan hadis dia kata maksud isteri ni isteri di kalangan ahli dunia. Yang dulu yang jadi isteri dia 2 orang. Maksudnya paling kurang 2 orang lah. Siapa dia isteri dia? Itu Allah tentukanlah kan. Mungkin isteri dia di dunia ikut ke sana, dan mungkin Allah jadikan seorang lagi. Dia kata isteri dia di dunia kata tak mau, aku cemburu lah kan. Dia faktor manusia ni dia tak boleh bahagia, dia kerana cemburu ya. Kalau dia tak cemburu tak ada apa lah. Tapi kalau Allah tarikkan cemburu, Allah jadikan bahagia, dia tak ada apa lah. Kita ni kadang-kadang bukan kerana satu orang perempuan tu, dalam dunia pun sama, bukan kerana satu perempuan tu 24 jam dia boleh layan suami dia. Dia pun kalau 24 jam duk tengok dia pun serabut. Dia tanya abang tak ada kerja apa-apa kan, boleh pi luang rumah sikit. Dia serabut lah tu kan. Tapi artinya, tapi kalau kita pergi ke Afrika, saya baru ni duduk di Afrika, sebahagian negara mereka, kalau suami dia isteri seorang, dia rasa malu balik. Macam suami dia ni kira tak cukup jantan gitu kan, macam tak cukup kelakian itu pasal culture dia. Jadi mungkin hadis-hadis ni kadang-kadang ganggu fikiran orang wanita, sebab dia rasa saya cemburu. Allah hilangkan cemburu tu lah. Ataupun mungkin dia tak mau dengan suami dia tu, tak apa, dia kata saya ni ingat nak masuk syurga, tapi serabut ingat takut suami saya masuk sekali, saya memang lemah dengan dia ni. Misalnya katakan Allah maha kaya, kalau dia tak mau, Allah Ta'ala tak ada bagi dia dengan isteri, dengan suami dia. Habis Tuhan nak ganti dia tu, maha kaya, Tuhan maha pencipta. Tuhan maha pencipta, dia tak mau, Tuhan tak bagi. Kok dia mau dengan siapa-siapa hak lain kan, Tuhan bagi ke dia kan? Ada orang tanya saya,
Tapi orang yang tanya ni pun berumur ni sebenarnya heran tak? Perempuan 50-an. Dia kata kalau saya masuk syurga saya nak bersuamikan Tom Cruise boleh ke? Dia kata ada hati makcik ni. Tak apalah, saya tak kata tak boleh kat dia. Allah Maha Kaya, tentu bukan Allah dia nak rupa hak macam tu ya kan. Allah boleh gantikan yang lebih baik pada tu, hak rupa hak lebih indah pada tu Allah bagi pada dia. So kita tak payahlah mewakili Allah. Tak boleh, dia tak boleh, pelakon tu tak baik. Apa hang nak jawab macam tu? Ini urusan Allah, mungkin bukan dia, Allah bagi. Kerana dalam syurga ni mashtahat anfusukum, apa yang kamu bernafsu bersyahwat nak, Tuhan bagi. Dalam syurga ni kita tengok nas-nas agama, dalam syurga Allah jadikan indah pandangan dan sedap kehendak. Kerana dalam hidup ni dua benda. Satu benda untuk kita minat tu dia kena dua. Kalau ada satu kereta tak alam semua, tengok luar huduh, lebih huduh daripada kereta. Dulu ada satu macam hak Malaysia awak keluar macam dengan van kotak tu, nama apa? Ha? Juara. Tak, tentu ada orang pakai juara. Tak ada apa, saya nak kata sikit dia, juara tu buat Allah yarham lah, dia pun tak ada kita tu. Juara kira mungkin dalam dia orang kata bagus, jangan lihat pada rupa dalam bagus kan. Tapi orang nak naik segan kan. Nak naik orang terpaksa pakai tutup sikit. Kita apa? Juara. Walaupun dia juara, terpaksa experience dalam bagus. Manusia ni dia pentingkan juga nampak. Sebab tu kalau kita tak, sebab tu orang pilih nak kahwin kena apa yang elok di mata kita. Tu saya selalu sebutkan, tak boleh apa yang elok di mata ayah kita. Kita pesan kat ayah, ayah carilah seorang untuk saya. Anak macam mana ayah tahu? Elok di mata ayah, elok di mata saya. Ayah dia 80 tahun, main 70 tahun pun elok lagi kat ayah. Dia umur 25, demam lah dia. Ayah dia main seorang 50 tahun. Takkan ayah nak berguru saya dengan dia? Saya baru 25. Hang kata elok di mata ayah, kata. Jadi mata ni tak sama, kan? Jadi Allah Azza wa Jal jadikan syurga ni benda yang mata pun tengok seronok, rasa dia pun bagus. Sebab tu bila kita kahwin kita pentingkan rupa. Nabi kata izhab wanzur ilaiha, pergi dan lihat wanita itu sebelum kahwin. Orang nak sediakan makanan, cincang bu, rasa sedap sudah tak? Orang hidang, orang hias, buah dalam bekas. Bagi ayang macam cawan macam tu boleh minum dah. Orang lapik dengan apa? Dengan piring. Kerana manusia ni dia suka serve itu. Bila kita pergi ke majlis-majlis rasmi, kita duduk dalam majlis, kita tengok orang serve kita, kan? Dan bila orang serve kita tu, kita rasa berselera. Cara Allah jadikan syurga ni elok pada mata, nikmat pada rasa. Kerana itu nikmat manusia. Itu nikmat manusia. Semua benda dalam syurga, isteri ke apa, itu dia punya perjalanan dia. Kata dia, yura mukhus suqihima min wara'il lahmi minal husn. Nampak betis dia ni di sebalik dagingnya disebabkan kerana kecantikan. Kita nak banding tak tahu. Punya cantiknya betis tu macam seakan nampak, macam nampak urat-murat dia tu. Lagi kita pun macam mana, kita dah habaq lah, tak boleh nak banding. Balik ni kita cuba hang tengok, guna tengok betis yang sangat, dia tak samalah dengan betis bini kita, tentu dah kan. Bukan nampak tu, Nabi tambah perkataan minal husni, disebabkan kerana cantik sangat. Allah kan. Kalau cantik pun, ini sebab tu kata tadi balik ala khalqi rajulin minkum, orang muda semua, orang mahabak satu orang tua, lama Tok Wan ni duduk seorang-seorang nak nikah. Ada satu orang perempuan muda segak tuan,
Hang nak buat apa? Aku tua dah. Muda pun nak buat apa? Sebab apa? Kecantikan ada, tapi apa tak ada? Nafsu tak ada. Nak regu tak boleh. Orang kata segak pun. Tapi Allah jadikan kecantikan ada, umur manusia itu muda. Sebab saya dah sebut tuan-tuan, semua hak tuan-tuan kita ada ni, bila mai umur 60, 70, 50 ke atas, banyak impian kita tersangkut. Betul tak? Kan? Impian kita tersangkut. Orang kata, jom kita buat ni. Hampa buatlah, hampa muda-muda. Aku ni berapa dah? 2-3 hari kita 70, kebok dok kata mai. Jadi banyak impian kita tersangkut disebabkan faktor umur kita dan andaian, bukan andaian, keyakinan kita hidup akan berakhir. Jadi nikmat tak ada. Mai 70 tahun dapat bina rumah, saya kata, Allah, rumah elok. Tak tahulah berapa hari nak boleh duduk. Itu semua mencuri sebahagian besar daripada nikmat. Faham tuan? Bila Allah bunuh maut, tak ada kematian dan muda dalam syurga, semuanya nikmat. Tidak ada yang mencuri nikmat. Itu sebab Nabi sebut tentang kepentingan untuk memahami umur tu muda dan tak tua-tua. Tapi kalau orang kata aku lagi tua lagi sakan ni, itu lain lah. Kerana itu dia special daripada makhluk daripada planet Marikh, kan? Dan Quran pun ingatkan kita tentang umur, sebab dalam hidup di dunia lebih banyak perkara yang membunuh harapan kepada nikmat dunia lebih bagus, supaya kita bergantung dengan nikmat akhirat. Bila dia tak apalah, hampa apilah, tak tahu aku ni kita ibadat lah. Tapi kalau sampai tua duk berkelahi lagi, sampai tua duk berebut harta lagi, sampai tua, masalah. Kerana ke peringkat itu, sebab tu Abu Bakar Siddiq bila dia tinggalkan wasiat tentang Umar bin Khattab, kata dia, aku berada dalam satu keadaan yang mana orang kafir juga akan jadi Islam, di mana sudah tidak ada apa lagi harapan, yang jahat akan jadi baik. Sebab manusia ingin berpindah ke alam satu lagi, persiapan untuk manusia berpindah. Okey, la ikhtilafa bainahum, tidak ada perkelahian di kalangan mereka. Dia kata, aku takut, aku bukan apa tak masuk syurga, aku tahu 2-3 orang tu depa tu bagus, kalau aku tak suka depa masuk syurga, kalau aku jumpa depa aku serabut dia. Aku adalah orang andai macam tu. Tak. Sebab itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, apabila dia tengok kepada anak Abdullah ibn Zubair, Az-Zubair ibn Awam ni dengan Ali bin Abi Talib, mereka berperang dalam perang apa? Perang Jamal. Dua-dua sahabat Nabi telah berlaku salah faham, pengkhianat buat, mereka telah tercetus peperangan tanpa mereka sangka. Berperang pada waktu malam, akhirnya bertempur dua pihak. Mati Az-Zubair ibn Awam. Abu Safiyah mati. Ali menangis. Ali kata, sentiasa pedang ini menghilangkan duka cita di bawah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok kesian, tapi perangan dia kata kepada Abdullah, anak dia, aku harap aku dan bapa hang besok dapat duduk dalam syurga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami akan cabut daripada jantung-jantung mereka segala perasaan permusuhan, hasad, tak ada dalam syurga. Kita tengok kawan tu pun bahagia, dia tengok kita pun bahagia, tak ada sabuk. Kerana manusia ni macam mana dia bahagia pun, dia bos besar pun, kalau ada satu orang pejabat dia, pegawai dia tu hak sabut, dia main pejabat, dia tengok muka tu memang sabut dia. Dia tak?
Kita ada masalah dengan satu orang dia pejabat, dengan bos kita. Kerja kita bagus, tengok muka dia, sabut. Walaupun kita duduk bilik sejuk, aircon, jawat. Kalau duduk segala nikmat, tapi ada orang yang kita setakat kali jumpa, sabut. Allah tahu semua ni psikologi manusia ni. La ikhtilafa bainahum. Tak ada perkelahian di kalangan mereka. Quran kata wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabbilin. Kami cabut daripada mereka tu segala perasaan hasad dan kita satu sama lain. Mereka tu bersaudara, hadap menghadap, duduk di atas katil. Maksud di atas singgasana syurga. Qulubuhum wala tabaghut, tak ada benci membenci. Qulubuhum qalbun wahid, jantung mereka, jantung hati mereka ya adalah jantung hati yang satu. Yusabbihunallaha bukratan wa ashiya, memuja dan memuji Allah pagi dan petang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Buat apa? Dedak babi. Okey. Pertama, kalau ada kita tengok babi, kita bagi makan babi. Tengok kita ada babi, kita ambil, kita bagi babi makan. Salah atau tak? Salah atau tak? Bagi makan babi secara asasnya tak salah. Maksud jangan orang sangka dalam Islam tak boleh bagi makan babi. Kata-kata orang jumpa babi, dia bagi makan. Yang tak boleh, makan babi. Bukan bagi babi makan. Itu satu loh. Tapi kalau satu projek itu dibuat untuk bagi makan tu dengan tujuan supaya babi itu dimakan, itu cerita lain. Maka dia menjadi penyebab pemangkin kepada makannya benda yang haram yang dilarang oleh agama. Maka dilarang kerja tu sebab tujuan dia itu untuk jadi orang makan babi, bukan tujuannya itu untuk sekadar babi dapat makan. Ada orang menyatakan tidak boleh pakai tahqiq bin Bas terhadap kitab Fathul Bari. Mengapa doktor? Tolong jelaskan. Kawan tu yang tanya, kata pasal papi tanya saya suruh jelaskan, dia lah kena jelaskan. Dia kata ada orang kata, kawan yang kata, dia tanya kenapa? Kena tanya kawan tu. Dia yang kata, siapa tanya saya? Saya tak kata. Ada orang kata kan. Ada orang kata benda ni tak bagus. Kenapa? Tak tahu, dia kata. Tanya saya tak tahu. Soalannya macam cumanya ialah ada sebahagian orang tak agree dengan berapa tak tahqiq Ibn Bas dalam tahqiq Fathul Bari. Dia tak banyak sangat campur tangan dalam teks tu. Maksudnya dia tak banyak tahqiq, dia tak banyak komen sangat. Jarang-jarang dia komen di bawah tu. Cumanya apabila ada pandangan-pandangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang cenderung kepada tidak takwil, kepada mentakwilkan beberapa ayat sifat. Contohnya tangan ditakwilkan dengan makna kuasa. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dia petik apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kalau samakan Tuhan dengan tangan apa semua ni macam dengan Dajjal lah, kata Qurtubi. Ibn Hajar petik benda tu. So Ibn Bas dia komen kat bawah tu, dia kata hak betulnya akidah salafnya kita terima benda ni sebagai tidak tasbihkan Tuhan, tapi kita terima seadanya dengan ayat tu. Bukan macam hak geng-geng Ahbas kata tu,
Dia tak kata ada tangan, tapi dia terima dengan perkataan itu maksudnya. Itu komen dia lah. Dia pun tahu perkataan itu bukan perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar, perkataan dia di bawah tu. Kita tahu, kena tahu Ibn Baz ni, dia tak tulis, cuma dia komen masa dia mengajar. Anak murid dia tulis lah, dan dia tahulah orang tulis benda tu. Tulis di atas komen benda tu. Kerana Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dia tidak Asy'ari totok, tetapi dia ada mentakwilkan di beberapa tempat ayat sifat. Kerana takwil ayat sifat ni dengan masalah khilaf sebenarnya di dalam akidah. Khilaf, bukan masalah muttafaq. An-Nawawi rahimahullah juga mentakwilkan beberapa ayat sifat. Sebab tu kita tak takfirkan takwil. Cuma kita kata rajih dan marjuh. Ada ulama tak takwil. Al-Zahabi umpamanya tak. Ramai ahli hadis tak takwil. Ini masalah. Boleh cerita tentang peristiwa rempuhan di Mina? Lah ni geng-gengnya. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni otak ni tujuan dia supaya manusia boleh fikir. Kalau otak kita tak boleh fikir, kita ni, sebab tu Tuhan kata orang yang tengok walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tak boleh tengok, ada apa lagi, ada telinga tak boleh dengar, walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga tak boleh dengar, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tuhan kata mereka tu macam dengan binatang ternakan, mereka lebih sesat, mereka adalah ghafilun, orang yang ghaflah. Ghaflah ni dia bukan tak nampak, bukan dia tengok, dia nampak, tapi dia tak dapat tengok hakikat. Bukanlah kita nak bela Arab Saudi ke apa, satu pengusus, tapi ada orang pergi edar gambar orang naik dalam kereta tu baling apa? Baling jamrah. Dia kata pasal dia ni lontak ni lah semua orang mati ni. Dia ada cawan mangkuk apa percaya benda ni. Dia pertama tuan-tuan saya nak beritahu, sama ada kita nak setuju ke tak setuju, melontar jamrah ni dia ada untuk VIP ni, dia ada satu lorong bawah. Depa ni memang tak crowded lah tempat depa. Orang besar kita hak Malaysia, hak ahli sunnah sungguh-sungguh ni, hak Malaysia paling sunnah kali kat dunia ni. Depa pun pergi melontak situ juga. Satu. Yang kedua, peristiwa Mina tu berlaku pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah semua orang pakai ihram. Kawan hak lontak dalam tu, nampak dia pakai ihram ke tak pakai? Dia pakai baju. Dan kawan hak duk berjalan depan dia ada 3 orang tu pun pakai baju lah. Pakai baju. Sedangkan 10 ni semua orang pakai ihram. Sebelah betul. Selepas melontak tu lah orang akan ni. Itu biasa. Walaupun ada kaul yang kata boleh dia pergi ni, tapi sebab melontak, biasanya lepas melontak tu barulah orang akan salin pakaian. Jadi kita tak tahu apa ni, duk pergi mengulas. Dia tak mungkin berlaku pada 10. Gambar tu sendiri tak boleh gambar 10. Kemudian kes ni ialah Iran. Di Malaysia ni sekarang ni kempen Syiah, nampak Syiah cuba berkembang. Syiah tak, orang duk attack Syiah ni tak boleh ni, kacau attack Syiah ni. Tu Syiah dia nak divert benda ni, kalau orang attack dia tuduh siapa yang attack aku, dia wasabi. Wasabi. Apa dah Wahabi ke? Jadi siapa attack dia Wahabi. Sebab apa? Sebab Syiah nak, dan geng-geng Syiah Hasan Saqaf, Ahbas, semua ni mereka terpaksa buat strategi ni. Tuan-tuan kalau pergi
tengok orang Iran ni dia tawaf ke, dia masa dia melontang, orang kata labbaik Allah, dia labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Dan kita kesian kat makcik-makcik Iran ni, orang duk tawaf di Kaabah, orang duk sebut ya Allah, Allahu Akbar, Bismillah, sebut semua panggil nama Allah. Dia ya Zahra, ya Zahra, wahai Fatimah, wahai Fatimah, ya Ali Madad, wahai Ali. Dia orang panggil Allah, dia panggil. Untuk nak bolehkan benda ni supaya orang Melayu terima Syiah ni, mereka kempen tentang ahli sunnah yang sebenarnya dia suka tawasul. Tuan-tuan tengok depa ni, geng-geng Hasan Saqaf, geng-geng Ahbash ni. Jadi kalau kita betul-betul ahli sunnah, kita akan panggil nama wali-wali ni, sebab kita jauh dengan Tuhan. Abdul Qadir Jailani, siapa lagi? Semua wali-wali ni kita panggil mereka sebab ia wali. Kalau kita tak setuju panggil wali ni, yang tu Wahabi. Kalau Abdul Qadir Al-Jilani boleh dipanggil wali, hak duduk kat tanah Melayu ni boleh panggil wali Songo, wali Pulau Besar, semua kita panggil nama dia. Bila Syiah mai panggil Ali Madad, Husain, Ali dengan mereka tentu Ali lebih tinggi, Husain tentu lebih tinggi. Dalam masa setahun dua, tuan-tuan akan tengok ramai puak-puak ni akan panggil Ali Madad, ya Husain dan ya Zahra. Itu strategi. Tuan-tuan faham maksud saya? Antara strategi dia lagi, orang Melayu ni kena fahamkan mereka, agama ni tak boleh ambil dengan ustaz-ustaz biasa ni, dia kena ambil dengan keturunan Nabi. Sebab tu kena ambil Habib, Syed. Kalau hak biasa-biasa ni pun terpaksa pergi bubuh, hak ustaz nak naik tu pun terpaksa pergi bubuh gelaran-gelaran juga, kena habaq juga. Dia pun ada sanad dengan Syed juga, dengan Habib juga. Kalau setakat Syed Habib hak tanah Melayu, Yaman ke Indonesia ni kecil lah. Tapi kalau mari Imam 12, yang ni betul-betul keturunan Nabi, lagi senang orang Melayu nak terima. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan pergi tempat Syiah, hatta kubur Khumaini ke apa, segala peninggalan Khumaini dia cium, dia apa, jangan tanyalah terhadap makam Imam Ridha, pada makam semua ahli, cium dinding, cium apa. Sebab tu dia pakai puisi kan, wa ma hubbud diyari syarafat qalbi walakin hubba man sakana diyar. Rindu pada tempat. Orang Melayu kata teruk Syiah ni, duk picum sampai Syiah ni pergi ambil najis tok imam depa bubuh di muka. Tapi nak bagi orang Melayu terima dogma ni, doktrin ni, nak bagi depa terima, dia kena ada stages, kena ada peringkat. Maka kita ajak depa supaya cium kasut, cium bekas tu. Tengok depa buat ni kan. Itu semua proses mensyiahkan Malaysia. Kalau siapa tak setuju kasut tu kena cium, wasabi, Wahabi. Dan tuan-tuan ingat ini, sekarang ni orang mula attack Syiah pasal Syiah bersungguh. Kalau siapa attack Syiah, kita tuduh ejen Saudi. Dan inilah sebab tu bila buku Hasan Saqaf, tuan-tuan kenal ada satu murid dia buku Hasan Saqaf ni, Hasan Saqaf ni Syiah, tapi dia bukan dalam Syiah yang betul-betul muncul sebagai Syiah ni. Iran support dia. Buka muka pertama Hasan Saqaf tu, buku dia akan tulis semua nasab akan terputus kecuali keturunan Nabi. Jadi bila orang nak lawan Syiah, dia kena pergi ambil tempat lawan. Kalau tidak, orang lain lawan lagi teruk dia. Tapi hakikatnya dia, anak murid dia adalah merupakan ejen kepada perkembangan Syiah. Then they exaggerated jumlah Syiah. Dia perbesarkan jumlah Syiah. Tengok, itu dia buat kenyataan. Berapa? 250,000 Syiah.
Kita mesti lawan. Tapi tujuan dia supaya orang politik tahu 250,000 Syiah, 300,000 Syiah. So hampa jangan duk mudah-mudah lawan Syiah. Kami ramai, nanti kami tak undi hampa. Hampa pun menang 25, 30, 120 ya. Dalam satu peti undi. Itu tujuannya. Ini adalah perancangan Syiah untuk mensyiahkan Malaysia melalui kerjasama erat antara aliran-aliran ini. Dan tuan-tuan kena fahamkan orang ramai tentang hakikat ini. Sudah ngaji lama-lama kan boleh? Okey. Umur Khadijah kahwin dengan Nabi, ada yang kata 25. Boleh jadi ya, keberangkalian ada 25, 27 sekitar gitu. Syaitan tak masuk ke rumah bila dibaca surah Baqarah. Surah Baqarah, the whole surah Baqarah baca. Habis kalau baca sikit 2 ayat dah dapat pahala lah, tapi fadilat syaitan tak masuk tu lain lah. Habis tak boleh, saya nak baca 3 ayat dah. Tak ada lah orang kata tak boleh. Soalan tu masuk ke tak masuk kan? Masuk ni maksudnya rahmat lah. Maksud Allah Ta'ala lindungi tempat tu, bukan maksud syaitan yang mengganggu rumah. Syaitan ni banyak. Ada syaitan yang bersama dengan kita. Syaitan ni wherever kita pergi, dia memang bersama dengan kita. Dia menghasut kita. Semua kita, sehingga Aisyah tanya, hatta Nabi kata, hatta aku pada, tapi aku telah berjaya menewaskan dia. Kan? Syaitan tu, yang Nabi maksud tak masuk syaitan ni, syaitan yang ganggu keamanan rumah. Kan? Setengah orang dia baca tak faham. Macam Juha, tahu Juha, kita cerita Juha kan? Juha Pak Pandai kan? Orang kata dia sakit nak mati lah. Dia kata kalau macam tu hang ramai alat muzik semua bubuh lah rumah. Buat apa hang nak mati, hang kan tak insaf. Dia kata aku dengar ada ustaz kata kalau alat muzik dalam rumah malaikat tak masuk. Jadi dia kata aku takut malaikat mau ambil aku. Dia faham macam tu lah. Juha ni dia otak dia, jadi kita tu jangan literal dalam faham gitu. Juha dia faham macam tu, sebab tu orang buat cerita kat dia. Orang pergi habang Juha, hang tak tahu dah nampak kerja rumah hang terbakar. Tak apa hang bakar aku tu, habang kat bini aku. Kami dah bahagi dah kerja, bahagian rumah dia, aku bahagian kerja luar. dia boleh lah pada rumah dia dengan bini dia dulu. Jadi jangan literal kan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.